Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis ataupun moderator majlis pada program seminar Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Manhaj Akidah Majoriti Ahlul Hadis yang berusaha Dr. Muhammad Hasrul bin Suhari, penasihat Persatuan Mahasiswa Usuluddin Universiti Sultan Abidin, yang berusaha Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wazin, pensyarah kanan Pusat Pengajian Usuluddin Universiti Sultan Zainal Abidin, yang berusaha Dr. Muhammad Khafif bin Sarani dari Institut Kajian Hadis dan Akidah College Universiti Kuis, yang berusaha Dr. Ahmad Arif bin Zulkifli, pembantu profesor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM, yang berusaha Maulana Muhammad Ihsan bin Abu Bakar, Ketua Bahagian Pengajian Kitab Madrasah Tahfiz Miftahul Ulum Hulu Langat, Selangor, yang berusaha Saudara Muhammad Ashiqul Khair bin Kasim, pengarah program Seminar Ahlus Sunnah wal Jamaah Manhaj Akidah Ahlul Hadis pada hari ini, para alim ulama yang mungkin turut sama hadir pada petang ini, para asatizah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Persatuan Mahasiswa Usuluddin Uniza, dengan kerjasama pelbagai pihak dalam menganjurkan seminar ini, kerana sudi untuk mengundang ataupun sudi untuk menjemput saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai satu tajuk yang diberikan kepada saya pada sesi petang ini. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maklum je lah, apabila saya mendapat sesi yang terakhir ini, dia mempunyai banyak cabaran. Cabarannya bukan hanya sekadar topik itu topik berat, tetapi cabarannya juga dari sudut mungkin momentum di kalangan para peserta dan juga mungkin momentum di kalangan para penganjur sendiri pun dah makin lama makin menurun di sebelah petang ni. Sebagai contohnya, kalau di sebelah pagi tadi, saya tengok partisipannya ratusan, ramai. Jadi di sebelah petangnya agak kurang, makin lama makin kurang. Ini merupakan salah satu cabaran yang saya terpaksa hadapi lah sebagai pembentang sesi paling akhir pada petang ini. Jadinya, walaupun ada pelbagai cabaran tersebut, memandangkan saya telah bersetuju untuk bersama-sama dalam menjayakan program seminar pada pagi ini, kita akan meneruskan pembentangan yang terakhir ini dengan tajuk yang diberikan kepada saya ialah Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi pemikiran anti hadis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh mengenai tajuk yang diberikan ini, jadi berdasarkan tajuk ini sahaja kita dapat memahami bahawa tajuk ini sedikit kelainan daripada tajuk pembentangan 4 orang pembentang sebelum daripada saya. Kerana 4 pembentang sebelum daripada saya, tajuknya adalah berlegar tentang isu-isu fundamental, polemik yang berlaku dalam kalangan umat Islam itu sendiri, bermula dengan
awalnya oleh Dr. Engku Ibrahim, bagaimana melihat tentang pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jamaah khususnya dalam konteks di tanah Melayu, dalam konteks di Nusantara, sampailah kepada yang terakhir seperti tadi Dr. Arif yang turut sama membincangkan isu-isu yang bersifat dalaman, teknikal, polemik, sehingga kita sering mendengar istilah-istilah aliran-aliran sebagai aliran Salafi, Wahabi, istilah Hashwiyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Cumanya apabila kita melihat kepada tajuk yang diberikan kepada saya ini, tajuk ini merupakan satu dimensi yang lain daripada empat tajuk sebelum daripada ini, yang mana dimensi ini juga merupakan satu dimensi penting bagi memperkatakan mengenai aspek hadis. Kerana dimensi ini selalunya jarang orang ketengahkan dalam perbincangan hadis, kerana perbincangan hadis bagaimana yang kita sebutkan tadi adalah perbincangan-perbincangan yang lebih kepada hal-hal fundamental. Jadi disebabkan itu tajuk ini yang diberikan oleh pembentang kepada saya ini merupakan satu tajuk yang penting untuk kita sama-sama berkongsi. Dalam arti kata yang lain, pembentangan sebelum daripada ini membincangkan soal polemik yang berlaku dalam pemikiran umat Islam mengenai hadis, tetapi tajuk saya yang kelima ini adalah soal luar daripada Islam yang menyerang hadis ataupun ingin meruntuhkan dan juga ingin menolak hadis. Dua dimensi yang berbeza. Jadi saya harap dengan pembukaan ini kita dapat jelas mengenai topik yang ingin kita bincangkan pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh mengenai pemikiran anti hadis itu sendiri, dalam masa yang terbatas ini sudah tentulah saya tidak dapat menjelaskan banyak benda mengenai tajuk yang diberikan kepada saya, terutamanya manhaj dan juga kritikan. Jadi kita hanya nak berkenalan dengan pemikiran anti hadis. Sebelum kita pergi kepada topik itu, saya kira terlebih dahulu kita perlu tegaskan, kita ahli umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah perlu tegaskan terlebih dahulu bahawa pegangan kita tentang kedudukan hadis ataupun sunnah dalam Islam ini merupakan suatu pegangan, satu kedudukan yang tinggi sebagai sebuah sumber ilmu. Jadi dalam Al-Quran sendiri menjelaskan beberapa ayat yang menunjukkan bahawa hadis ini mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai salah satu sumber ataupun petunjuk dalam kalangan umat Islam. Jadinya jika kita bersetuju dengan gerakan anti hadis ini, secara automatiklah dia bukan sahaja sekadar meruntuh dan menolak hadis, tetapi sebenarnya dia juga turut meruntuh dan menolak Islam itu sendiri. Ini yang berbahaya sebenarnya. Jadi dalam hal ini Al-Quran sendiri telah menjelaskan tentang kedudukan hadis sebagaimana yang saya berikan contoh beberapa ayat dalam slide ini. Antara ayat yang terkenal bagi orang lelaki selalu kita pergi sembahyang Jumaat. Setiap hari, setiap minggu, khatib akan membacakan ayat ini pada khutbah yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Kalau kita melihat kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengulangi perkataan ati'u itu kepada dua, iaitu kepada Allah satu dan kepada Rasul satu, tetapi tidak kepada ulul amri. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu merupakan ketaatan yang bersifat mutlak. Iaitu nak sebagai seorang Islam, kita mesti mentaati, mesti mengambil, mesti mengimani apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenali dia sebagai Al-Quran, dan apa sahaja yang didatangkan oleh Rasulullah SAW yang kita kenali dia sebagai hadis ataupun sunnah.
Selain daripada itu, ada ayat Quran yang lain. Man yuti' rasul faqad ata' Allah. Barang siapa yang mentaati rasul, sesungguhnya ia mentaati Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan persamaan di antara taat Allah tu dan taat Rasul. Kalau kita kata kita taat Allah, maksudnya mesti kita kena taat Rasul. Dalam arti kata yang lain, kalau kita bersetuju, mengimani, menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber ilmu, salah satu sumber hukum, maka nak tak nak, mesti kita juga mentaati, menerima hadis sebagai salah satu juga sumber hukum ataupun sumber ilmu. Baru dikatakan mentaati Allah jika kita mentaati Rasul. Dalam ayat Quran yang lain, menyebutkan bahawa wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang diberikan oleh Rasul itu kepadamu, maka terimalah ia. Apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasul, hendaklah sebagai seorang umat Islam perlu menerima, wajib menerima. Dan apa yang dilarang oleh baginda, maka hendaklah kita tinggalkan. Jadi sebenarnya, kalau kita melihat kepada ayat Quran, ini merupakan antara contoh sahajalah, beberapa contoh ayat Quran yang menunjukkan bahawa mentaati ataupun mentaati Rasul ataupun kedudukan hadis dan sunnah itu merupakan satu kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dan ada banyak lagi sebenarnya ayat Quran yang lain yang menyebutkan tentang perkara ini, tentang kedudukan Rasul. In huwa illa wahyu yuha sebagai contoh. Menunjukkan bahawa apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh Rasul itu tidak lain dan tidak bukan semuanya perkara itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Nabi kita, Rasul kita sebutkan, Nabi Muhammad SAW nyatakan itu berupa hadis sunnah dan sebagainya, ini merupakan suatu yang diwahyukan, bukan benda-benda yang sia-sia. Dia mempunyai kedudukannya dalam Islam. Selain daripada itu sebenarnya, ada banyak lagi dalil-dalil. Cumanya pada petang ini, pada pembentangan ini, sengaja saya bawakan beberapa dalil Al-Quran. Saya tak bawakan dalil hadis. Kerana apa demikian? Kerana kita berbincang tentang anti hadis, sudah tentu dia tolak hadis. Apabila kita berbincang tentang hadis-hadis, sudah tentu dia tolak hadis. Jadi kalau kita membawakan hujah-hujah hadis, sudah tentu di kalangan anti hadis tidak akan menerima hujah tersebut. Jadi yang kita bawakan pada petang ini adalah hujah daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita nak bawa daripada hadis pun banyak sebenarnya. Dalam hadis yang terkenal, taraktu fikum amran, sebagai contoh, Nabi SAW bersabda, umat manusia ini, umat Islam ini ditinggalkan kepadanya dua perkara. Yang pertamanya, kitab Allah, yang kedua, sunnah Nabi. Jadi kalau kita mengikut Al-Quran dan hadis ini, sunnah Nabi ini, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Ada lagi beberapa hadis yang lain yang menunjukkan bahawa hadis ataupun sunnah ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapat pengiktirafan yang tinggi dalam Islam sebagai sumber ilmu dan sumber hukum selain daripada Al-Quran. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, perlu kita tekankan juga selain daripada penegasan kita bahawa hadis dan sunnah ini mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Hadis dan sunnah ini apabila dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam, dia mempunyai fungsi, tugas yang tersendiri yang digunakan di dalam menjelaskan ataupun menghukum sesuatu perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi dalam hal ini, ada beberapa perkara yang kita boleh sebutkan di sini yang disebut sebagai fungsi hadis ataupun fungsi sunnah. Yang pertamanya, fungsi hadis ataupun fungsi sunnah ini dikenali sebagai sumber hukum dan juga sumber ilmu dan hukum dalam agama Islam. Kalau kita melihat perbincangan
di dalam pelbagai bidang ilmu, khususnya akidah, syariah maupun tasawuf, kita akan dapati apabila ilmu-ilmu dibincangkan dalam mabadi asyarah sebagai contoh dalam sumber ilmu, perkara penting yang terpenting yang dibincangkan dalam ketiga-tiga bidang ilmu ini ialah mengenai sumber ilmu, sumber dalil yang digunakan dalam tiga bidang ilmu tersebut. Kalau kita boleh mengambil beberapa contoh dalam bidang akidah, kalau kita belajar di UNIZA ataupun di tempat lain pun, selain daripada akidah, kita akan belajar satu subjek disebut sebagai nazariyah ma'rifah, iaitu epistemologi Islam, ataupun disebut sebagai konsep ilmu. Jadi dalam konsep ilmu ini, ada menjelaskan satu perbahasan penting, iaitu penjelasan tentang sumber ilmu. Jadi di sisi Ahlul Kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah, dijelaskan bahawa sumber ilmu ini ada tiga. Yang pertama al-hissi, yang kedua al-akhbar al-mutawatirat, dan yang ketiga an-nazar ataupun akal yang saliman. Tiga. Yang pertama al-hissi. Al-hissi ni apa? Panca indera. Yang kedua khabar-khabar yang bersifat mutawatir. Dan yang ketiga ialah nazar ataupun akal. Di dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, dalam konteks perbincangan ilmu, disiplin ilmu akidah kita yang kita pelajari pada hari ini, ketiga-tiga sumber ilmu yang disebutkan dalam perbincangan nazariyah ma'rifah ini, dia dikenali sebagai dalil naqli dan juga dalil akli. Jadi disebabkan itu, apabila kita berbincang tentang akidah, sebagai contoh, apabila nak berhujah, nak mengisbatkan sesuatu perkara, ada dua dalil yang kita akan gunakan, iaitu dalil naqli dan juga dalil akli. Jadi dalil naqli inilah dia merujuk kepada dalil sam'i, iaitu sama ada Al-Quran ataupun hadis yang dijadikan sebagai salah satu sumber ilmu bagi ilmu akidah dalam nak mengisbatkan sesuatu perkara. Begitu juga kalau kita berbincang tentang epistemologi dalam bidang syariah, kita ada 4 dalil sumber ilmu, sumber yang disepakati. Ini semua orang makluf saya kira. Yang pertamanya Al-Quran, yang keduanya sunnah, yang ketiganya ijma', yang keempat qiyas. Sebagaimana yang disebutkan secara jelas oleh imam kita, Imam Asy-Syafi'i, khususnya dalam kitab Al-Risalah dan kitab Al-Um dan sebagainya lagi, yang menunjukkan bahawa 4 perkara ini, dan salah satunya ialah sunnah ataupun hadis, merupakan salah satu sumber hukum, sumber ilmu yang terpenting dalam agama Islam. Begitu juga apabila kita berbincang tentang bidang tasawuf, sebenarnya banyak kenyataan-kenyataan daripada tokoh ahli sufi sendiri. Sebagai contoh, kalau kita boleh ambil satu contoh, Imam Junaid Al-Baghdadi kan, pernah menyatakan secara jelas bahawa mazhab tasawuf ini hanya terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan satu kenyataan yang jelas menunjukkan bahawa sama ada akidah, syariah maupun tasawuf, iaitu ketiga-tiga bidang ilmu ini merupakan tiga bidang ilmu yang utama sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, iaitu tentang Islam, iman dan juga ihsan, yang mana ketiga-tiga bidang ilmu ini menjadikan hadis ataupun sunnah ini merupakan sumber ilmu ataupun sumber rujukan paling utama dalam ketiga-tiga bidang ilmu ini. Fungsi yang seterusnya ialah menguatkan lagi nas-nas daripada Al-Quran Karim. Perkara ini jelas kita lihat khususnya apabila kita berbincang tentang dalil-dalil pensyariatan sesuatu perkara. Sebagai contoh, dalil
kewajipan solat 5 waktu, dalil kewajipan berpuasa, dalil kewajipan berzakat dan sebagainya. Kalau kita melihat kitab-kitab karangan para ulama, memang jelas mereka menggandingkan, saling kuat menguatkan di antara satu sama lain di antara dalil Al-Quran dan hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini berdiri di atas 5 perkara. Antaranya semayang, puasa, zakat dan sebagainya. Ini hadis. Jadi dalam Al-Quran pun hadis ini diperkuatkan lagi dengan ayat-ayat Al-Quran yang didatangkan tentang kewajipan-kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Selain daripada itu, fungsi hadis juga ialah untuk menjelaskan nas-nas Al-Quran yang mujmal, yang ringkas ataupun yang kabur. Kerana ayat Al-Quran ini ada sebahagiannya bersifat mujmal, ringkas dan kabur. Jadi hadis datang untuk menjelaskan lagi ataupun menghuraikan lagi supaya orang faham apakah yang dikendaki oleh nas-nas Al-Quran tersebut. Sebagai contoh, dalam Al-Quran menyebutkan tentang kewajipan solat, aqimus solah wa atuz zakah, dirikanlah solat dan juga tunaikanlah zakat. Fa aqimus solah inna solataka mu'minina kitaban mawquta. Iaitu tentang kewajipan menunaikan solat. Persoalannya timbul, bagaimana kita nak solat? Jadi nas ataupun dalil daripada sunnah, dalil daripada hadis datang, sallu kama raaitumuni usolli, Nabi kata. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang. Jadi hadis ini datang untuk menjelaskan nas-nas Al-Quran yang bersifat mujmal ataupun kabur. Antara fungsi hadis yang lain juga ialah mengkhususkan nas-nas Al-Quran yang bersifat umum. Selain daripada itu, membataskan nas-nas Al-Quran yang bersifat luas. Sebagai contoh, kalau saya boleh bagi sebagai contoh, ada Al-Quran sebut wasariqa wasaqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan kedua daripada mereka. Jadi ayat ini dia bersifat luas, bersifat umum. Jadi bagi nak melaksanakan perkara ini, hadis datang untuk menjelaskan banyak mana curi baru kena potong. Kalau potong pula dekat mana. Jadi hadis ini berfungsi untuk membataskan ataupun mengkhususkan lagi nas-nas Al-Quran tersebut. Selain daripada itu, fungsi hadis dan sunnah juga adalah untuk menambahkan hukum yang asasnya terdapat dalam Al-Quran. Jadi inilah di antara sebahagian fungsi hadis ataupun fungsi sunnah yang menjadi salah satu daripada sumber ilmu dan sumber hukum yang menjadi pegangan umat Islam sehingga kini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita pergi ke topik yang seterusnya mengenai keadaan umat Islam pada hari ini, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang dibincangkan dalam perbentangan 4 orang panel pembentang sebelum daripada ini, dijelaskan secara jelas bahawa majoriti umat Islam di seluruh dunia, bahkan di Malaysia, adalah berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ariyah Maturidiyah, sebagaimana yang diperakui oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Bahkan kalau kita melihat data kajian lapangan yang dilakukan oleh The Royal Islamic Strategic Study yang berpusat di Amman, Jordan, pun menyebutkan secara jelas bahawa umat Islam di seluruh dunia hingga kini adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah majoritinya, yang mana peratusannya ialah sebanyak 90% umat Islam adalah berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walau bagaimanapun, kita melihat realiti semasa pada hari ini,
walaupun Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan majoriti, bahkan agama Islam itu sendiri adalah agama kedua terbesar di dunia selepas daripada Kristian. Kristian kalau dalam data pada hari ini, agama terbesar di dunia adalah Kristian pada hari ini, iaitu dianggarkan 2.3 bilion dia punya pengikut dia. Islam 1.9 bilion. Seterusnya tidak beragama. Ini bahaya, etis. 1.1 bilion. Tidak beragama ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mengikut kajiannya, menjelang tahun 2050, Islam akan mendominasi penganut agama, maksudnya dia boleh memintas Kristian sebagai agama, mempunyai pengganut paling ramai di dunia menjelang tahun 2050. Dan yang menariknya ialah yang keduanya itu bukan Kristian, yang keduanya itu adalah etis. Ini data berdasarkan populasi terkini dan jangkaan hayatnya sehingga tahun 2050. Ini data terkini. Dan agama-agama yang lain adalah agama yang minoriti sahaja sebenarnya. Sebagai contoh, kalau kita tengok Yahudi. Yahudi ini mengikut data sekitar 14 hingga 15 juta orang sahaja di seluruh dunia. Pun begitu, yang kita nak jelaskan pada hari ini, walaupun kita melihat agama Islam itu adalah antara agama terbesar di dunia, dan dalam agama Islam itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan majoriti umat Islam, tetapi suasana semasa yang ada pada hari ini memperlihatkan kepada kita seolah-olahnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan minoriti. Seolah-olahnya begitu. Kerana apa? Kerana kita diserang daripada pelbagai sudut. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Serangan daripada pelbagai sudut itu, dia bukan datang daripada satu aspek sahaja, iaitu akidah pemikiran sahaja, tetapi dia datang daripada aspek-aspek yang lain yang kita tidak sangka-sangka. Mungkin dia datang daripada, serangan itu datang daripada aspek ekonomi. Mungkin serangan itu datang daripada aspek pendidikan. Mungkin serangan itu datang daripada aspek sains, teknologi. Mungkin serangan itu datang daripada aspek perubatan. Mungkin serangan itu datang daripada aspek geopolitik. Seolah-olahnya memperlihatkan kita, umat Islam ini adalah golongan minoriti yang sedang diratah, sedang dijamah, sedang diserang dengan begitu hebat oleh pelbagai pihak, khususnya daripada musuh-musuh Islam, khususnya Yahudi dan Nasrani. Dan di antara serangan yang terhebat tersebut adalah serangan yang didatangkan dari aspek akidah dan pemikiran, iaitu dengan menyerang sumber utama yang menjadi pegangan umat Islam, antaranya Al-Quran dan hadis yang sedang kita bincangkan pada hari ini. Serangan terhadap akidah dan pemikiran ini merupakan suatu serangan yang paling besar, saya kira, yang berlaku ke atas umat Islam oleh Yahudi dan Nasrani ini. Tujuannya apa? Tujuannya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Ad-Din wal Falsafah, agama dan juga falsafah ialah bertujuan untuk meruntuhkan, menghilangkan, menjatuhkan jati diri umat Islam sebagai umat Islam yang sejati. Jadi mereka menyerang akidah dan pemikiran, jadi dengan secara sedikit demi sedikit jati diri dan identiti umat Islam itu diruntuhkan. Kalau sebelum daripada ini kita berpegang dengan pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara 100%, tetapi apabila serangan berlaku, peratusan itu makin lama makin berkurang, mungkin jadi 90%, 80%, 70%. Last sekali sampai jadi 10 ataupun 20%, dan sehingga akhirnya ada sebahagian daripada kalangan umat Islam yang terpengaruh mungkin keluar murtad, menjadi berpegang dengan agama-agama yang lain. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah serangan-serangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam
ke atas umat Islam pada hari ini. Jadi berdasarkan keadaan ini, kita melihat bahawa sebagaimana saya sebutkan pada awal tadi, serangan ke atas umat Islam itu dalam konteks akidah dan pemikiran ini, kita perlu bincangkan dia kepada dua aspek. Aspek yang pertama, serangan itu datang daripada dalam Islam itu sendiri. Ini Alhamdulillah, 4 orang tokoh pembentang kita yang sebelum daripada saya ini telah membincangkan secara lumat isu ni, serangan daripada dalam Islam. Jadi pembentangan kita pada hari ini, pembentangan saya pada hari ini, memfokuskan kepada serangan daripada luar Islam, iaitu secara fokusnya ialah menyerang kepada sumber utama Islam, iaitu hadis. Hal ini bukanlah sesuatu yang pelik sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat Quran kata walan tarda anka walan nasara hatta tattabi' millatahum, kan? Orang Yahudi, orang Nasrani ini tidak akan redha dengan kamu wahai orang Islam sehinggalah kamu ikut millah mereka, ikut pegangan mereka, ikut penunjuk mereka, ikut agama mereka. Jadi Barat ini telah melakukan pelbagai perkara untuk mengajak, mempengaruhi dan menyerang pemikiran umat Islam supaya umat Islam ini meninggalkan Islam sedikit demi sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, antara serangan yang dilakukan oleh Barat, musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasrani terhadap umat Islam ini adalah menggunakan senjata orientalisme. Iaitu orientalis ini, oriental ini maksudnya timur. Orientalisme ini maksudnya pemikiran yang berasaskan ketimuran. Secara lebih spesifik, orientalisme ini bermaksud kajian yang memfokuskan tentang ketimuran ataupun dunia Islam dengan agenda yang tertentu. Itu secara lebih detailnya. Ini yang dimaksudkan dengan orientalis. Sejarah orientalis ini dia bukan berlaku pada zaman moden. Walaupun apabila kita berbincang tentang serangan pemikiran ke atas umat Islam ini, selalunya kita akan sebutkan selepas daripada zaman Renaissance di Barat, kan? Tetapi sebenarnya sejarah dan agenda ini telah bermula lebih awal daripada zaman Renaissance di Barat itu sebenarnya. Kalau kita melihat sejarah, sekitar tahun 1000, tahun 100 ataupun 200 Hijrah, ketika umat Islam pada ketika itu berlaku fitnah, adanya Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij dan sebagainya. Antara perbincangan tentang kalam Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dijelaskan oleh panel-panel sebelum daripada ini, sama ada kalam itu hadis ataupun qadim dan sebagainya. Pada ketika itu telah ada tokoh-tokoh sarjana-sarjana daripada Yahudi Nasrani ini mengambil peluang untuk turut sama membahaskan persoalan ini, tetapi dengan maksud untuk menyimpang dan mengajak, mempengaruhi umat Islam supaya mempercayai agama Kristian mereka, iaitu tentang Jesus Christ yang mereka percaya sebagai anak Tuhan tersebut. Antara tokohnya kita boleh search dalam internet, ada seorang tokoh nama dia Yuhanna al-Dimashqi, ataupun ada orang kenali dia sebagai Yahya al-Dimashqi, meninggal tahun 132 Hijrah. Yang mana beliau ini selain daripada turut membahaskan persoalan kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang berpolemik pada ketika itu, beliau juga melalui perbahasan tersebut cuba mempengaruhi umat Islam supaya mempercayai Isa ataupun Jesus Christ mengikut kepercayaan mereka ini yang dikatakan sebagai anak Tuhan. Bahkan selepas daripada itu, di dalam beberapa buah buku yang ditulis oleh Yohana ini, beliau telah memuatkan membahaskan Islam dan memuatkan beberapa penyelewengan tentang Islam. Sebagai contohnya mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini mereka-reka wahyu daripada Al-Quran. Maksudnya ayat Al-Quran itu bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, tetapi dia telah menyeleweng, dia telah mendakwa bahawa Nabi Muhammad ini wahyu yang datang, yang didakwa sebagai Al-Quran itu hanyalah rekaan daripada
Nabi Muhammad SAW. Ini sudah ada di peringkat awal lagi. Idea orientalis ini. Cumanya pada ketika itu dia tidak begitu masyhur, tidak begitu diketengahkan. Kerana pada ketika itu mungkin disebabkan oleh faktor-faktor pelbagai faktor yang panjang untuk kita bahaskan. Cumanya yang kita nak sebut di sini, perbincangan tentang serangan orientalisme ini ke atas umat Islam, dia mula terkenal, mula masyhur dan mula diusahakan secara meluas oleh Barat ini setelah Barat mengalami kekalahan di tangan umat Islam dalam perang salib. Apabila Barat mengalami kekalahan, maka mereka melihat bahawa perlu strategi lain untuk menguasai umat Islam dan juga untuk menaikkan semula agama Kristian ini ataupun Yahudi ini, kan? Jadi mereka telah membuat beberapa strategi. Jadi kalau kita melihat buku-buku, kitab-kitab sejarah tentang serangan terhadap umat Islam ini, selalunya mereka akan bahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat yang pertama disebut sebagai peringkat perang salib. Peringkat yang kedua disebut sebagai peringkat penjajahan. Dan peringkat yang ketiga disebut sebagai peringkat pendakyahan. Peringkat penjajahan ini kita boleh lihat secara jelas ke atas negara umat Islam. Bahkan di tanah Melayu sendiri berlaku perkara ini. Yang mana sebagaimana kita pernah belajar sejarah di sekolah dulu mungkin. Dan juga mungkin kita belajar di tempat-tempat lain kita pernah baca. Sebenarnya idea penjajahan ke atas umat Islam ini, ke atas dunia Islam ini, dia bukan hanya berkisar ataupun bukan hanya memfokuskan tentang serangan dari sudut mendapatkan ekonomi ataupun hasil kekayaan sesebuah negeri yang dijajah itu, tetapi bersama-sama dengan penjajahan ini adanya package 3G. 3G. Bukan 3G ini yang apa? Line tu 4G, sekarang ni 5G apa, bukan. Ini 3G ini merupakan 3 istilah. Yang pertama disebut sebagai goal, iaitu emas. Emas ini maksud mereka nak menjajah negara umat Islam ini dengan maksud mendapatkan harta kekayaan, ekonomi dan sebagainya. Yang kedua disebut sebagai glory. Glory ini maksud apa? Kemasyhuran. Untuk memperlihatkan kekuatan kemasyhuran mereka bahawa mereka ini negara yang kuat supaya umat Islam takut kepada mereka, tunduk kepada mereka. Dan yang ketiga disebut sebagai gospel. Gospel ni maksudnya Bible, iaitu menyebarkan agenda-agenda pengkristianaan ataupun agenda-agenda berbentuk keagamaan supaya pemikiran dan akidah umat Islam ini dapat dirosakkan sedikit demi sedikit dan jika boleh dapat menarik umat Islam ini supaya memeluk agama mereka iaitu agama Kristian. Jadi dalam peringkat dunia moden pada hari ini kita sedang berada di peringkat yang ketiga iaitu peringkat pendakyahan inilah, peringkat pendakyahan. Antaranya peringkat pendakyahan ini ialah mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang songsang untuk merosakkan pemikiran dan akidah dan meruntuhkan jati diri umat Islam. Antaranya termasuklah usaha yang dilakukan oleh orientalis untuk memahami dan mempelajari wacana pengajian Islam. Mereka belajar tentang pengajian Islam. Tujuan dan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyebarkan kekeliruan, melakukan penyelewengan ke atas umat Islam. Jadi di atas idea ini, mereka telah menghantar tokoh-tokoh mereka untuk belajar tentang Islam di negara Timur Tengah khususnya, sehingga mereka boleh menguasai beberapa disiplin ilmu Islam. Dan apabila mereka balik ke negara mereka di Barat, mereka telah menulis dan menyebarkan propaganda dan penyelewengan ke atas umat Islam, sehingga menyebabkan sebahagian umat Islam yang tidak mempunyai asas yang kukuh pun turut sama terpengaruh dengan idea-idea ataupun penyelewengan-penyelewengan yang telah mereka lakukan. Jadi
dalam konteks serangan orientalisme ini kita boleh rumuskan ada 3 matlamat utama orientalisme ini. Antaranya ialah yang pertama adalah untuk menyerang dan melemahkan agama dan umat Islam. Ini matlamat mereka yang pertama, menyerang satu dan melemahkan umat Islam. Menyerang ini kena ingat bukan menyerang dari sudut ketenteraan sahaja. Yang lebih penting bagi mereka ini adalah menyerang dari sudut ideologi dan pemikiran. Rosak habis pemikiran umat Islam. Yang kedua, bertujuan untuk memelihara pengganut agama Kristian. Begitu juga Yahudi. Yang mana mereka tahu Yahudi dan Nasrani ini bukanlah agama yang kuat sebagaimana Islam. Kerana Yahudi dan Nasrani ini mereka tidak mempunyai satu sumber yang autentik sebagaimana Al-Quran dan hadis yang kita ada. Jadi mereka perlu melakukan sesuatu menyerang Islam supaya orang penganut Kristian ini terus percaya, terus berpegang dengan agama Kristian Yahudi, dalam waktu yang sama dapat meruntuhkan pegangan umat Islam, khususnya dalam pemikiran dan juga dalam sumber-sumbernya iaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga adalah bertujuan yang terakhirnya ialah jika boleh mereka nak umat Islam turut sama dapat dipengaruhi untuk berpegang ataupun untuk memeluk agama Kristian, supaya bilangan agama Kristian ini terus meningkat sehari demi sehari. Jadi inilah 3 matlamat utama serangan orientalis ke atas umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sebagaimana yang saya singgung pada yang lalu, salah satu serangan orientalis ke atas umat Islam ini adalah berlaku dalam konteks menyerang sumber utama dalam Islam. Dan dalam perbincangan kita pada petang ini adalah dari sudut hadis ataupun sunnah. Dan inilah yang menjadi fokus perbincangan kita. Kalau kita melihat sejarah barat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika umat Islam berada di zaman kemuncak kegemilangan keilmuan yang hebat, pada ketika itu barat sedang berada di zaman Da'ish, zaman kegelapan, zaman kemunduran, zaman kejahilan, kejumudan. Jadi mereka melihat bahawa mereka perlu melakukan sesuatu supaya dapat keluar daripada daerah kehinaan tersebut. Dan sekurang-kurangnya dapat menandingi ketamadunan umat Islam yang telah hebat pada ketika itu. Jadi mereka melihat bahawa salah satunya ialah kongkongan daripada gereja untuk mereka terus menjadi hebat dalam pelbagai perkara. Jadi mereka telah mengambil keputusan apabila berlaku pada zaman Renaissance itu, mereka telah mengambil keputusan untuk menolak gereja, memisahkan diri mereka daripada gereja. Dalam arti kata yang lain, mereka menolak agama Kristian itu sendiri. Kerana gereja di sini adalah simbolik kepada agama Kristian sebenarnya. Jadi apabila mereka menolak gereja, menolak Kristian ini, secara automatik juga mereka telah menolak Bible. Pada ketika itu, yang menjadi salah satu sumber pegangan, sumber ilmu mereka. Kita tak nak sentuhlah tentang Bible ini sebenarnya secara panjang lebar. Kerana kalau kita nak sentuh, kita boleh sentuh lagi. Sebagai contohnya, Bible yang datang kepada mereka pada ketika itu pun adalah Bible yang dalam versi yang telah diselewengkan dan sebagainya daripada sejarah St. Paul dan sebagainya. Jadi kita tak nak sentuh tentang itu. Cuma nak bagi tahunya di sini ialah mereka dalam sejarah mereka menolak Bible, menolak sumber wahyu itu daripada Tuhan ataupun daripada Nabi Isa itu sendiri yang mereka katakan sebagai Jesus Christ itu kan. Jadi apabila mereka menolak sumber wahyu ini sebagai salah satu sumber ilmu mereka, mereka hilang, kosong. Tidak ada pegangan. Jadi apabila mereka tidak ada pegangan, kepercayaan mereka, kekuatan pegangan mereka itu telah runtuh sedikit demi sedikit kerana tidak ada satu sumber yang kuat untuk menjadi pegangan kepada mereka. Jadi disebabkan itu mereka terpaksa mengambil sumber-sumber lain
untuk menjadi pegangan mereka, dan di antara sumber yang mereka ambil juga ialah sumber yang paling besar adalah sumber falsafah. Sumber falsafah. Jadi disebabkan itu dalam perbincangan mereka selalu mereka akan kaitkan dengan falsafah zaman Greek, zaman Yunani, Socrates, Plato, Aristotle dan sebagainya lagi kan. Kerana itulah sumber yang mereka menjadi pegangan apabila mereka menolak wahyu, Bible yang menjadi pegangan mereka. Jadi di atas penolakan mereka itu, agama mereka ini telah menjadi tidak kukuh, tidak relevan. Dan jika mereka bahaskan lagi, kemungkinan besar pengikut mereka akan makin lama akan meninggalkan agama mereka. Jadi disebabkan itu, dalam matlamat orientalis tadi, yang kita sebutkan sebentar tadi, salah satu matlamat mereka adalah untuk meruntuhkan pegangan umat Islam supaya tidak dapat berlawan dengan mereka. Jadi salah satu cara nak meruntuhkan pegangan umat Islam ini tidak lain dan tidak bukan ialah mereka menyerang sumber-sumber utama dalam Islam. Antaranya ialah hadis. Kenapa mereka memusatkan serangan itu kepada hadis, tidak kepada Al-Quran? Sebenarnya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, serangan mereka terhadap sumber dalam Islam ini bukan hanya berlaku kepada hadis, turut juga berlaku kepada Al-Quran sebenarnya. Cumanya, kepada Al-Quran itu tidaklah begitu kuat nak berbanding dengan hadis. Kerana dalam hadis ini banyak benda mereka boleh datangkan penyelewengan dan keraguan nak berbanding dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini sifat dia mutawatir. Susah untuk nak menyelewengkan lagi. Tetapi kalau hadis ini, dia ada pelbagai. Ada mutawatir, ada ahad dan sebagainya. Ada sahih, ada dhaif dan sebagainya. Jadi dia memiliki ruang yang banyak oleh orientalis untuk melakukan penyelewengan dan juga untuk mengkritik hadis ini berbanding dengan Al-Quran. Jadi disebabkan itu, fokus mereka lebih kepada kritikan terhadap hadis. Dan di antara tokoh yang terkenal, tokoh orientalis yang terkenal dalam membincangkan ataupun mengkritik hadis ini, dikenali sebagai Ignaz Goldziel. 1850 hingga 1921. Ini tokoh yang orientalis yang paling berpengaruh. Juga merupakan salah seorang pemimpin Zionis antarabangsa. Jadinya, dia ini Ignaz Goldziel ini, dia ini merupakan dilahirkan di Hungary sebagai seorang yang berasal daripada agama Yahudi. Dia belajar di Berlin, Jerman, dan menariknya, dia ini memiliki akal yang cergas sehingga dikatakan ketika berusia 19 tahun beliau telah memiliki PhD. Muda. Ketika umur 19 tahun dah ada PhD. Selepas itu beliau belajar tentang agama Islam. Apabila beliau mungkin yang cergas, beliau belajar pula tentang agama-agama yang lain, antaranya agama Islam. Beliau belajar di Belanda, pernah belajar. Dan kemuncaknya beliau belajar di Damsyik dan juga Kahirah. Kemuncaknya. Menariknya, Goldziel ini dikatakan pernah belajar di Universiti Al-Azhar, diterima belajar di Universiti Al-Azhar sebagai seorang non-Muslim pertama yang belajar, yang diterima sebagai pelajar di Universiti Al-Azhar pada ketika itu. Goldziel ini hebat kerana penguasaannya diterima pada ketika itu. Jadi apabila beliau telah mengambil beberapa wacana pengajar Islam dalam kembarannya di Damsyik dan juga Kahirah, maka beliau balik semula ke Jerman untuk dilantik menjadi pensyarah dan mengarang kitab-kitab, mengarang buku-buku untuk menghujam ataupun untuk menyeleweng, untuk merosakkan semula tentang Islam. Dan di antaranya ialah serangan beliau terhadap hadis. Dan beliau lah di antara tokoh yang pertama yang menyerang hadis secara jelas. Tokoh pertama orientalis yang menyerang hadis secara jelas. Di dalam kitabnya ini, dalam bukunya ini, Muslim Study
Muhammadanis. Ini bahasa Jerman saya. Dia kemudian ditranslate semua ke dalam bahasa Inggeris. Jadi dalam buku ini merupakan buku yang paling utama ataupun buku terawal orientalis mengkritik ataupun dalam arti kata lain menolak hadis, membawa syubhat-syubhat tentang hadis. Di dalam buku ini ada beberapa kisah, ada beberapa rumusan yang kita boleh ambil ataupun kritikan yang kita boleh ambil. Antaranya ialah beliau cuba meragukan definisi hadis dengan hanya mengatakan bahawa hadis ini sekadar sebuah cerita, sebuah kisah ataupun komunikasi yang bersifat kebudayaan sahaja. Antara yang lain, dakwaan beliau, hadis ini menimbulkan keraguan terhadap istilah hadis dan sunnah. Sama ataupun berbeza. Dia cuba bermain dengan istilah. Hadis ni dengan sunnah ni beza tak beza? Sama tak sama? Begitu. Memang ada perbahasan dalam Islam. Cumanya dia datang ini dengan tujuan untuk meragukan. Yang seterusnya, beliau mendakwa berlaku pertentangan di antara Al-Quran dan hadis. Dia membawa potongan-potongan daripada Al-Quran dan potongan-potongan hadis. Jadi dia cuba kontradikkan di antara dua. Jadi dia membuat kesimpulan berlaku pertentangan di antara Al-Quran dan hadis. Supaya nak bagi orang tak ragu-ragu tentang hadis. Yang seterusnya, sunnah Rasulullah SAW adalah sama dengan amalan masyarakat Arab jahiliah. Jadi dia mengatakan bahawa apabila hadis ini sekadar cerita kisah kebudayaan, jadi dia kata sunnah Nabi ini hanyalah tidak lebih sekadar sebuah lampiran semula amalan masyarakat Arab jahiliah. Itu sahaja dia kata sunnah. Tidak lebih daripada itu. Jadi apabila menjadi amalan Arab masyarakat jahiliah sunnah ini, jadi tidak perlu ikutlah sunnah itu. Itu hanyalah sekadar amalan Arab sahaja. Jadi kita perlu tolak hadis tersebut. Antara yang lain, umat Islam ketika zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dalam keadaan jahil dan mundur. Sedangkan kalau kita melihat sejarah umat Islam, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah ni dia antara zaman kemuncak ataupun perkembangan ilmu. Kerana apa? Beliau mengkritik kerana nak meruntuhkan keautoritian dan keribawaan ilmu dalam kalangan umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apabila dia dapat mengkritik, dapat merosakkan kepercayaan tentang keribawaan ilmu pada zaman tersebut, maka ilmu-ilmu yang ada pada zaman tersebut, yang berkembang pada zaman tersebut, sedikit demi sedikit akan mula diragui. Termasuklah ilmu hadis. Seterusnya, berlaku pemalsuan hadis disebabkan konflik politik dalam masyarakat. Jadi beliau mendakwa bahawa hadis ni banyak palsu. Kerana pada dalam zaman politik, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya lagi, ada banyak berlaku konflik politik. Jadi pemimpin-pemimpin ini telah mengupah orang tertentu untuk membuat hadis palsu supaya seolah-olahnya mereka itu, pemimpin itu adalah yang paling benar. Begitu. Memang ada pemalsuan hadis begini, tetapi tidaklah sampai hadis itu perlu tolak. Yang kita tolak itu adalah hadis palsu yang dibuat itu, ialah kan. Yang hadis yang betul dengan sanad yang betul, dengan matan yang betul ini kita terimalah dalam Islam kan. Tetapi dia cuba nak pukul rata semua. Antara yang lain, terdapat pemalsuan hadis oleh para periwayat hadis, iaitu kritikan terhadap sanad. Kritikan terhadap sanad ini, kalau kita lihat tentang kritikan kritikan anti hadis ini, menarik juga sebenarnya. Jadi antara contohnya mereka membuat contoh antaranya logik ataupun tidak para ulama dulu dapat menghafal sampai ratus ribu hadis. Mereka boleh apa? Mereka boleh ingat, lepas tu boleh sebut pula ni logik ataupun tidak. Begitu. Jadi kita ni yang memang dah apa? Hafalan kurang kan. Al-Quran tak hafal, hadis tak hafal, hadis 40 pun tak hafal. Kan? Kita pun terfikir juga, betul juga. Kan? Aku ni Al-Quran pun tak boleh nak hafal, susah. Hadis pun tak boleh hafal ni. Orang dulu didakwah boleh hafal sampai 700,000 hadis, sampai 1,000,000 hadis. Musnad Imam Ahmad sampai sedepah. Logik ataupun tak logik. Jadi kritikan-kritikan ataupun keraguan-keraguan ni cuba didatangkan ke dalam pemikiran umat Islam, supaya mereka ragu-ragu tentang hadis ini dan sanad ini. Antara yang lain, menimbulkan keraguan terhadap kaedah
penerimaan dan penulisan setiap kitab hadis. Dan antara yang lain juga, Rasulullah SAW dikatakan hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Seperti manusia yang lain. Ini kalau kita perasan di dunia moden kita pada hari ini pun ada kan mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni sama macam kita aja, budak kampung sama macam kita sama. Nauzubillah min zalik kan. Mana boleh kata macam tu? Kan walaupun jasad baginda itu adalah manusia seperti kita, tetapi dalam hal yang lain, dari sudut jasad saja rupa manusia, tetapi dari sudut kedudukan, sifat dan sebagainya, baginda itu merupakan Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah tak sama macam kita. Jadi kalau kita mendakwa Nabi ini sama seperti kita bertujuan untuk merendah-rendahkan Nabi, sebenarnya idea ini datang daripada golongan orientalis sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, apabila Goldziah ini telah mengarang kitab, ada lagi kitab yang lain, itu salah satu daripada buku beliau, maka idea ini lama-kelamaan masuk ke dalam pemikiran umat Islam dan menyebabkan sebahagian daripada pemikiran umat Islam ini, terpengaruh dengan idea anti hadis ini. Antaranya ialah Rashad Khalifah. Rashad Khalifah ni dia orang Mesir, dia saintis, ada PhD, kemudian dia duduk di Amerika. Dia mengarang beberapa buah kitab, beberapa buah buku sebenarnya. Ini di antara dua bukunya yang terkenal yang membahaskan persoalan anti hadis. Al-Quran, Hadis and Islam, The Computer Speaks God's Message to the World. Ini dua buku yang terkenal membicarakan tentang persoalan anti hadis. Jadi apa yang beliau kemukakan dalam buku tersebut? Antaranya, beliau telah membawa satu ajaran baru yang disebut sebagai ajaran Kod 19. Dalam buku The Computer Speak itu, kan. Ajaran Kod 19 ini dia dapat meramalkan, mengikut dia, dapat meramalkan kiamat itu akan berlaku pada tahun 2280 Masihi. Ada berapa tahun kita ni? Sekarang baru 2022 kan. 200 tahun lebih lagi. Ini mengikut ramalan berdasarkan Kod 19. Kod 19 ni macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kod 19 ni menarik. Iaitu dia menghimpunkan, dia kata menghimpunkan beberapa ayat Al-Quran yang dikira ayat yang terpenting. Dan apabila dia himpun tu, dia kata semua itu menunjukkan bahawa ada 19 huruf. Begitu dia punya dakwaan dia. Ada 19 huruf dalam ayat-ayat tersebut. Jadi berdasarkan penelitian dia terhadap ayat-ayat tersebut, adalah cara dia meneliti itu, ayat ni melambangkan begini, ayat ni melambangkan nombor begini, ayat begini melambangkan nombor ini. Last kali dia membuat kesimpulan bahawa Kod 19 ini telah meramalkan bahawa kiamat akan berlaku pada tahun 2280. Jadi sebenarnya idea ini bukan idea baru. Kalau kita telusuri tentang benda ni, golongan Ismailiyah Batiniyah pun cerita tentang kod-kod begini juga. Golongan ataupun dekat sikit dengan golongan anti hadis, golongan Bahai pun cerita tentang kod ini juga untuk meramalkan hari kiamat. Bahkan kalau kita tengok ajaran sesat pada hari ini pun turut menggunakan hal yang sama juga, beberapa kumpulan sesat kan, meramalkan bila akan berlaku kiamat, bila akan turun Nabi Isa, bila akan turun Imam Mahdi kan. Bahkan sampai ada orang buat filem kiamat akan berlaku tahun 2012 ke apa, saya tak ingat. Ada buat filem atas ramalan-ramalan ini. Ni idea dia ni, Kod 19 ni, kod anti hadis. Yang seterusnya, Al-Quran sahaja diterima manakala hadis ditolak. Dalam arti kata yang lain, mereka ini dikatakan sebagai kumpulan Quraniyun, iaitu hanya berpegang dengan Quran saja dan menolak hadis. Hadis dan sunnah ialah buatan syaitan. Dia nak merujuk kepada hadis dan sunnah itu tak betul. Buatan syaitan, bukan wahyu. Yang Nabi bawa itu, yang dikatakan hadis itu adalah daripada syaitan, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadis dan sunnah 100% sangkaan sahaja daripada syaitan, 100% sangkaan bukan daripada wahyu. Gelaran Nabi kepada Muhammad, iaitu Nabi Muhammad SAW, hanya boleh dipanggil semasa baginda hidup sahaja. Selepas baginda wafat, tidak boleh lagi dipanggil dengan nama Nabi di depan itu. Cukup dengan Muhammad. Sesiapa yang mengikut hadis ataupun sunnah, Nabi Muhammad tidak mengakui umatnya di hari akhirat. Ini dakwaan yang tidak berasas lagi. Kan? Syafaat Nabi SAW adalah cerita dongengan. Kita di sisi Ahlussunnah wal Jamaah inilah yang kita cari. Untuk memayungi kita di hari akhirat kelak. Kerana kita tahu di dunia ini kita bukanlah siapa-siapa. Salah satunya ialah dengan memohon syafaat supaya kita mendapat syafaat Nabi. Tetapi bagi puak anti hadis ini adalah dongengan. Dia kata, kata dongeng. Yang seterusnya, Nabi Muhammad semata-mata ditugaskan menyampaikan Al-Quran tanpa sebarang penjelasan dan penafsiran. Kenapa dia katakan demikian? Kerana dia nak menolak hadis. Kerana sebagaimana yang kita sebutkan pada pembentangan awal tadi, salah satu fungsi hadis ialah untuk menjelaskan, menafsirkan dan menghuraikan nas-nas Al-Quran. Jadi jika dia dapat menolak fungsi hadis tersebut, maka dia hanya menerima Al-Quran saja, jadi dia menolaklah hadis tersebut. Kan? Kalau orang Quraisy sembah berhala, ni buat. Kalau orang Quraisy sembah berhala, maka orang Islam menyembah Muhammad. Kedua-duanya sama kafir. Ini kenyataan yang sangat jahat. Beliau mengatakan, orang Islam ini juga menyembah Muhammad. Dan kita kafir. Dan sebagainya lagi dakwaan-dakwaan yang tidak berasas. Yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Hanyalah untuk menolak hadis, menolak Nabi Muhammad SAW. Yang mana semua ini berpusat kepada dipengaruhi oleh golongan orientalis, antaranya Ibn Jauzi itu yang merupakan tugu dia juga, merupakan tugu Rasyad Khalifah ni. Apa yang malang sebenarnya dalam bakti masa yang tinggal beberapa minit saja lagi ni, kita cuba untuk menelusuri pula pemikiran anti hadis dalam konteks di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Walaupun orientalis itu muncul di barat, tetapi idenya itu dia telah tersebar ke seluruh dunia. Bukan sahaja tersebar ke seluruh dunia itu ke dalam negara-negara Arab, tetapi dia juga tersebar sampai ke negara kita. Jadinya dalam hal ini, dalam konteks kita di Malaysia, ada elemen-elemen ataupun ada pemikiran, ada gerakan yang turut memperjuangkan pemikiran anti hadis ini. Dan antara yang terkenal, sebagaimana disebutkan dalam fatwa perbincangan dan sebagainya yang mungkin sebahagian daripada kita telah makruf perkara ini, ialah seorang aktivis yang bernama Kasim Ahmad. Beliau ini dilahirkan di Kedah. Saya pun orang Kedah juga. Dikatakan dia orang Pasu, Kubang Pasu. Dia ni degree-nya di UM, BA-nya dan master pun di UM dalam bidang sastra, bidang bahasa. Dan pekerjaan beliau ialah menjadi editor, penyelidik dan juga penulis. Ini pekerjaan beliau lah. Dan beliau juga merupakan salah seorang pemimpin utama kepada parti sosialis rakyat Malaysia, kan, satu ketika dulu. Cumanya yang kita nak bincangkan dalam ini tentang idenya tentang pemikiran anti hadis, dan beliau ini dianggap sebagai tokoh utama lah dalam menengahkan pemikiran anti hadis di Malaysia. Dan terdapat dua bukunya yang terkenal dalam membincangkan pemikiran anti hadis ataupun dalam memberikan ataupun berhujah dalam menolak hadis ini. Yang pertama adalah buku Hadis Satu Penilaian Semula. Hadis Satu Penilaian Semula. Ini buku yang pertama. Dia menilai semula hadis, nanti kita akan tengok apa yang dia nilai itu, apa yang dia kritik itu, apa yang dia dakwa. Dan apabila buku Hadis Satu Penilaian Semula ini keluar dan mendapat respon yang negatif daripada para asatizah kita, daripada para ulama kita, maka beliau keluar semula buku yang kedua untuk jawab semula orang yang mengkritik buku dia ni. Mengkritik buku Hadis Satu Penilaian, iaitu dengan
buku yang baru, Hadis Jawapan kepada Pengkritik. Ini buku yang kedua. Jadi dua buku ini merupakan buku yang menjadi pegangan golongan anti hadis di Malaysia. Jadi kita nak melihat sedikitlah apa idea-idea ataupun apa kenyataan-kenyataan yang dikemukakan oleh Kasim Ahmad, dan begitu juga yang dikemukakan oleh pengikut-pengikutnya yang lain mengenai pemikiran ataupun mengenai hujah mereka dalam menolak hadis ini. Antaranya mereka menolak hadis sebagai sumber dalam Islam. Antara kenyataannya, hadis sunnah Nabi, suatu ajaran palsu yang muncul antara 200 hingga 250 tahun kemudian dan dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dia kata ajaran palsu hadis ni. Satu daripada kuasa-kuasa palsu yang dipegang oleh umat Islam lebih 1000 tahun ialah hadis ataupun sunnah. Kebanyakan hadis merupakan omong kosong. Omong kosong ni maksud apa? Murung kata kosong, murung. Yang menyesatkan manusia dari jalan Tuhan tanpa pengetahuan. Maksudnya dia bukan ilmu. Dia cuma murung kosong saja kan. Hadis merupakan pandangan dan pendapat manusia yang tidak terjamin kebenarannya. Ia tidak lebih daripada tekaan dan agakan ataupun sangkaan lah, dia kata. Sama saja idea je dengan tokoh-tokoh anti hadis sebelum daripada ini. Dalam buku yang lain mengatakan, tesis-tesis saya dalam buku ini ialah bahawa umat Islam telah membelakangkan Al-Quran selama kira-kira 1000 tahun dan telah menyebabkan kejatuhan mereka. Dan bahawa ajaran hadis ataupun sunnah sebagai sumber hukum merupakan suatu perkembangan dan ajaran baru yang muncul kira-kira 300 tahun selepas Nabi Muhammad SAW wafat tanpa izin Nabi dan tidak mempunyai autoriti dalam Al-Quran dan sejarah. Ini syubhat-syubhat, keraguan-keraguan, penyelewengan-penyelewengan yang dibawakan oleh Kasim Ahmad di dalam bukunya. Sebenarnya kita boleh jawab semua ni. Kalau kita mengaji tentang sejarah, tentang hadis, ulum hadis dan sebagainya. Cuma dalam masa yang terbatas ini, kita tidak dapat menjawablah. Saya hanya cuba nak mengemukakan idea-idea anti hadis saja supaya kita jelas tentang benda ni. Antara yang lain, menolak dua kalimah syahadah, iaitu terutamanya syahadah yang kedua itu, Muhammad Rasulullah itu, kan? Yang tidak tolak. Al-Quran mengajar syahadah dalam 3 buah ayat, iaitu ayat 18 surah 3 yang menyatakan bahawa Tuhan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ayat 19 surah 47 yang menegaskan ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan ayat 1 surah 63 yang membatalkan kenyataan orang-orang munafik yang mendakwa bahawa kami bersaksi bahawa Muhammad Rasul Allah. Dua kalimah syahadah yang diajar dalam hadis itu bercanggah dengan ayat-ayat di atas. Maksudnya kalimah syahadah itu tak berlaku. Dia hanya yang depan itu saja, bersaksi kepada Tuhan saja. Bersaksi kepada Nabi itu tak berlaku. Tak betul dia kata. Dia menolak tentang benda ni. Antara yang lain, dalam salah seorang pengikut dia mengatakan bahawa dalam akhbar utusan, selain itu tambahnya, Al-Quran turut menyebut bahawa syahadah itu tiada Tuhan melainkan Allah, sedangkan ulama mengajarkan kepada kita bahawa syahadat itu termasuklah juga bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bukan sahaja syahadat kita salah, malah ia juga mengakibatkan sembahyang kita salah kerana menyebut nama Nabi semasa tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ini dakwaan mereka. Antara yang lain, menolak konsep qada dan qadar. Faham qada dan qadar ini sebahagian penting dalam teologi kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah kan. Berasal dari ajaran kaum Stoik. Stoik ni kaum zaman dulu lah, pasal apa dulu kan. Dan dimasukkan ke dalam hadis kerana ia tidak terdapat dalam Al-Quran, malah ia anti Quran. Isu Al-Quran itu sebenarnya saintifik dan rasional. Contohnya kepercayaan kepada takdir baik dan jahat itu daripada Tuhan yang dirumuskan dalam hadis itu bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan ditolak oleh Al-Quran yang menggesa manusia bekerja kuat ke jalan kebaikan.
Pegangan kepada hadis ini merupakan suatu punca besar kejatuhan umat Islam. Jadi mereka selalu mendakwa bahawa disebabkan manusia ini berpegang kepada hadis lah, manusia ini telah mundur, jatuh, jumud dan sebagainya. Hanya yang berpegang kepada Al-Quran sahaja, umat Islam yang berpegang kepada Al-Quran sahaja yang akan maju. Sedangkan bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah pula, yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan hadis yang benar, itulah sebenarnya golongan yang akan jatuh, mundur sehingga menghilangkan jati diri. Benar sekali. Tetapi bagi mereka, mereka buang hanya Al-Quran sahaja. Hadis ni tak perlu. Mempertikaikan kesahihan ayat Al-Quran. Okey. Seterusnya, mendakwa kiamat berlaku pada tahun 2280 sama sebagaimana tokoh anti hadis yang awal, iaitu Rashad Khalifah yang kita sebutkan tadi. Dalam bukunya menyebutkan bahawa angka 309 ada disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks yang berkaitan dengan tamaknya dunia dan kiamat. Ini bermakna Al-Quran sendiri menegaskan tarikh tamaknya dunia dan kiamat. Oleh yang demikian, Quran ini akan berakhir, dunia ini akan berakhir 309 Hijri. Iaitu dari 1400 atau 300 Masihi. Bersamaan dengan 2280 tahun Masihi. Sama sahaja dia bawa hujah dengan sebelum daripada ini. Dalam arti kata yang lain, mereka ini pun ahli ramal juga. Ahli ramal juga. Seterusnya, menolak kemaksuman para nabi. Jika para nabi itu maksum, mereka bukan lagi manusia. Jika mereka bukan manusia, bolehlah mereka menjadi teladan kepada manusia. Dia kata kalau manusia ni sudah tentulah tak maksum. Jadi nabi ni kalau kata maksum, macam mana jadi manusia? Jadi kalau kita mendakwa bahawa nabi ini maksum, sudah tentulah nabi bukan manusia, jadi macam mana dia nak menjadi teladan kepada manusia? Kerana nabi itu sendiri bukan manusia. Begitu dia nak kata. Seterusnya, menolak berlaku siksa kubur selepas mati. Seterusnya lagi, menolak kewajipan solat menurut Rasulullah SAW. Umat manusia tidak perlu merujuk kepada amalan Rasulullah kerana amalan sembahyang telah pun berlaku sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Oleh yang demikian, kita boleh melakukan sembahyang dengan cara meniru cara datuk nenek moyang kita melakukan mengikut cara asal Nabi Ibrahim. Kemudian Ismail, Yakub, Ishak, Yakub, Musa, Isa dan pengikut-pengikut mereka. Disebabkan Al-Quran tidak menyebutkan perincian, maka cara melakukannya boleh dengan akal dan perundingan. Jadi dia menolak hadis. Jadi hadis Nabi kita baca pada awal tadi, sallu kama ra'aitumuni usolli, itu dia tolak maksudnya. Kita sembahyang tu sebabnya kita ikut Nabi. Kita tak tolak hadis. Jadi dia tolak hadis, jadi dia kata sembahyang boleh ikut suka, ikut Nabi Ibrahim dulu. Sama macam ajaran Millah Ibrahim. Ajaran Millah Ibrahim ni yang berpusat di Indonesia kemudian berkembang di Malaysia pun mendakwa benda yang sama, iaitu semua agama perlu kembali kepada Millah Ibrahim. Kerana Millah Ibrahim, Nabi Ibrahim ini merupakan bapa kepada semua agama. Dalam Yahudi pun Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapa. Dalam Nasrani pun Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapa. Bahkan dalam Islam pun Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapa. Yang benar sepatutnya agama Nabi Ibrahim satu sajalah. Jadi semua agama perlu kembali kepada agama Nabi Ibrahim dan mengikut petunjuk agama Ibrahim dan berpegang dengan agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim itu dikenali sebagai Millah Abraham. Jadi dalam konteks zaman kini, mengikut ajaran sesat Millah Abraham ini, ketua mereka itulah penerus kepada ajaran Millah Abraham yang ada di Indonesia itu. Idea yang hampir sama, kan? Seterusnya, menghina kedudukan dan kemuliaan Nabi kita SAW. Rasul Muhammad
adalah sama seperti postman. Berat dakwah ini. Sangat jahat. Dan dia adalah manusia biasa. Sama dengan pandangan orientalis yang kita sebutkan tadi. Tidak perlu didewa-dewakan atau tidak dipertuhankan atau dipertuhankan. Dia menolak Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling mulia ni kan. Sebagai insan kamil ni kan. Ini adalah pandangan-pandangan orientalis sebenarnya. Seterusnya, menafikan kedudukan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Ajaran-ajaran sesat dalam dunia hari ini pun mendakwa benda yang sama juga sebenarnya. Mereka menafikan Nabi Adam sebagai manusia yang pertama dan juga menafikan Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir. Ini di antara ciri-ciri ajaran sesat yang wujud pada zaman kini pun sampai sekarang ni, dan begitu juga dipopularkan ataupun dipegang juga oleh golongan anti hadis kan. Seterusnya, mendakwa Tuhan telah mati. Ini berat. Ini berat. Mendakwa Tuhan telah mati. Dalam sebuah bukunya, Kemarau di Lembah, dalam syair Sidang Ruh, apa Kasih Ahmad sebut? Nanti akan padamlah dengan sendirinya lampu dari menara tinggi kerana di bawahnya orang kian mabuk dan Tuhan sudah mati. Idea ini sebenarnya Tuhan telah mati ini dahlah dia menolak hadis. Bahkan dia mengatakan Tuhan telah mati. Idea ini semua idea yang sangat jahat, yang sangat menyeleweng daripada agama kita, daripada agama Islam. Idea Tuhan telah mati ini adalah idea etis sebenarnya. Dia ada pasaport etis. Jadi idea etis membawa the God is die yang dikemukakan oleh Nietzsche. The God is die. Tuhan itu telah mati. Jadi idea ini kemudian didokong semula oleh golongan-golongan yang berpemikiran barat ini dan membawa idea-idea ini masuk ke dalam tanah Melayu kita, dalam Malaysia kita kan. Bahkan kalau kita tengok pemikiran tidak bertuhan ini bukan satu pemikiran baru, walaupun mungkin kita biasa baru dengar sebenarnya dalam konteks kita di Malaysia ini. Pada zaman komunis lagi, 1930 kita ada parti komunis Malaya kan, ditubuhkan. Ada seorang tokoh bernama Muhtaruddin. Dia berdebat dengan Burhanuddin Helmi. Dalam satu debat dia mendakwa bahawa Tuhan tak ada, Tuhan tiada. Dia kata kalau Tuhan ada sudah tentu Mohon maaf semua peserta. Kemungkinan ada masalah teknikal dari pihak doktor. Tunggu sebentar ya. menolak perempuan ni berhijab dan sebagainya lah kan, aurat.
Yang seterusnya, memfitnah institusi ulama. Memfitnah institusi ulama ini memang bukan kerja anti hadis saja sebenarnya. Dia telah ada sejak daripada awal lagi. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa institusi ulama, institusi ilmu, ataupun dalam lebih tepatnya ialah tradisi keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang telah berjaya membentuk kekuatan umat Islam, membentuk jati diri umat Islam, dan seterusnya dapat menangkis segala serangan-serangan daripada dalam ataupun daripada luar Islam yang ingin meruntuhkan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jadi menyebabkan bagi nak meruntuhkan, bagi orang umat Islam tidak mempercayai ulama, membuat ilmu, maka mereka pun melakukan fitnah, mengkritik institusi ulama, mengkritik institusi ilmu, supaya orang Islam ini menjauhkan diri daripada ulama dan institusi ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah menjadi tradisi kita. Ini merupakan perkara yang selalu digunakan oleh musuh-musuh Islam, kan. Memandangkan masa yang diperuntukkan kepada saya ini sepatutnya dah tamat pukul 4.45. Saya akan menghabiskanlah beberapa slide lagi, moderator, untuk mengakhiri slot ini. Dan mungkin masa yang tidak panjang ini kita tidak sempatlah mengadakan sesi soal jawab lah, kan, kerana masa pun dah pendek. Jadi saya meneruskanlah. Okey, jadi berdasarkan kecelaruan, kerosakan pemikiran anti hadis yang kita sebutkan tadi, pihak autoriti kita, Jabatan Mufti kita telah mengeluarkan fatwa mengenai kesesatan golongan anti hadis ini. Antaranya daripada Selangor, di Terengganu pun keluar sebenarnya. Cuma saya cari tak jumpa dia punya warta dia tu. Ini warta di Selangor yang memfatwakan tentang anti hadis dengan menjelaskan buku-buku anti hadis yang ada di Malaysia, hadis satu penilaian semula, hadis jawapan kepada pengkritik, dan buku-buku pengikutnya yang lain. Semuanya ini adalah membawa fahaman anti hadis yang menyeleweng daripada akidah Islam yang perlu ditolak oleh umat Islam, kan. Satu lagi yang saya nak sentuh yang terakhir sebelum kita habis, tentang hadis ataupun sunnah menurut Islam liberal. Kenapa saya sebutkan? Kerana dia juga mempunyai kaitan secara langsung dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau golongan anti hadis ini, mereka ini terkenal kerana menolak hadis secara terang-terangan. Jelas kita disebutkan tadi contoh-contoh yang diberikan, kenyataan-kenyataan yang diberikan. Cuma yang menariknya golongan liberal ini, mereka juga tolak hadis. Tetapi, kena ingat, tetapi dengan cara yang halus, iaitu dengan cara merendah-rendahkan kedudukan dan pribadi Nabi kita Muhammad SAW sebagai manusia biasa. Ini dia punya strategi dia. Merendah-rendahkan. Yang tidak memiliki sebarang kelebihan atau membuat takwilan yang menyeleweng terhadap suatu hadis. Ini dia cuba gambarkan kepada Nabi kita. Jadi apabila dia gambarkan Nabi kita ini manusia biasa, jadi hadis itu tak ada apa nilai, dia kata. Jika ada nilai pun, sebenarnya hadis itu telah diselewengkan, menyeleweng. Bahkan, lebih menarik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lebih menarik, golongan liberal ini, yang menerima hadis, walaupun mereka menolak sebenarnya, tetapi mereka menerima beberapa sisi hadis, sebenarnya penerimaan mereka terhadap hadis ini bukanlah penerimaan sebagaimana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terima, yang mana penerimaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dengan disiplin ilmu hadisnya. Tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami sesuatu hadis itu. Tetapi golongan liberal ini yang menerima hadis, menerima sesuatu hadis itu yang mereka nak terima lah, kan. Mereka menafsirkan hadis itu dengan sebuah kaedah yang boleh merosakkan sama sekali sumber hadis dan sumber Quran, yang disebut sebagai sumber hermeneutik. Kaedah hermeneutik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ahli ilmu kena tengok benda ni yang berkecimpung dalam bidang hadis, supaya kita tidak terlepas daripada menjelaskan, memahami perkara ini, supaya kita tidak terpengaruh dengan idenya.
Yang mana Islam liberal ini telah menggesa untuk melakukan rombakan ke atas epistemologi ataupun tradisi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui dua perkara. Perkara yang pertama disebut melalui penelitian semula terhadap sejarah keintelektualan umat Islam, iaitu dengan mengkritik asas-asas dan juga tradisi-tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana bagi mereka kritikan itu kerana aliran-aliran yang wujud pada ketika dulu itu membawa pelbagai dimensi pada zamannya. Membawa pelbagai dimensi, pelbagai kefahaman pada zamannya. Jadi pemahaman itu sesuai dengan keadaan dan zaman itu, sesuai dengan masa itu. Tetapi apabila zaman berkembang, konteks hadis ataupun Quran ini perlu ditafsirkan semula sesuai dengan keadaan zaman sekarang, dengan kebudayaan sekarang, dulu kebudayaan dulu. Jadi penafsiran kebudayaan sosial zaman sekarang ini dikenali sebagai tafsir hermeneutik, iaitu ciri yang kedua melakukan rombakan semula oleh golongan liberal, iaitu menggunakan kaedah tafsir hermeneutik terhadap Al-Quran dan hadis. Sehingga menyebabkan Al-Quran dan hadis ini telah dirombak semula. Kefahaman Al-Quran ini telah dirombak semula dengan kaedah tafsir hermeneutik ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan dalam waktu yang berbaki sedikit ini, kaedah hermeneutik ini asalnya merupakan kaedah penafsiran Bible. Penafsiran Bible apabila Barat menolak Kristian, jadi apabila yang mereka terima tu mereka menggunakan tafsir hermeneutik. Jadi kaedah itu dibawa masuk oleh golongan ini, masuk untuk menilai, untuk mensyarah, menghuraikan hadis-hadis ataupun ayat Quran dalam Islam. Jadi saya rasa dalam waktu yang pendek ini saya tidak mahu menyentuh secara detail lagi tentang isu anti hadis daripada luar daripada Islam ini, kerana saya dah sentuh panjang. Cumanya akhirnya untuk menghadapi golongan anti hadis ini, kita perlu kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar, bukan yang mendakwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana sebagai pembentangan 4 pembina tadi, disebutkan sajalah golongan Salafi Wahabi pun dakwa oleh Ahli Sunnah, golongan ni pun dakwa oleh Ahli Sunnah. Tapi maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar ni macam mana? Dalam konteks kita di Malaysia, dari sudut akidahnya berpegang dengan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dari sudut fiqhnya berpegang dengan mazhab Syafi'i dan mengiktiraf 3 mazhab yang lain. Dan daripada sudut tasawufnya adalah berpegang dengan Al-Ghazali. Inilah kerangka pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar dalam konteks kita di Malaysia, bahkan di seluruh dunia pun. Dan keadaan dan identiti inilah, pemikiran inilah sebenarnya yang telah membentuk jati diri dan identiti umat Islam di Malaysia sehingga kini. Dan dengan identiti jati diri itulah umat Islam dapat menghadapi berbagai cabaran, dugaan, halangan, isu-isu yang datang disebabkan kekuatan kita berpegang dengan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan pada awal tadi, dalam perbentangan yang terhad ini sudah tentulah saya tidak dapat membentangkan banyak perkara, walaupun tajuk yang diberikan kepada saya memang besar. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi pemikiran anti hadis. Yang kita sempat sentuh pada petang ini hanyalah tentang pemikiran anti hadis sahaja. Mengenai manhaj, kritikan dan sebagainya, mungkin saya tadi saya ada sentuh sikitlah secara sepintas lalu dalam pembentangan, tetapi tidak detail kerana dia memerlukan satu masa yang panjang pula untuk membahaskan persoalan ini. Dan saya harap pembentangan saya ini mendapat manfaat dan ataupun mendapat suatu pendedahan barulah, kerana hal-hal berkaitan dengan serangan ideologi, serangan pemikiran ke atas umat Islam ini dalam konteks kita di Malaysia agak jarang diperkatakan. Walaupun serangan mereka itu sangat hebat, sebagai contoh yang kita bincangkan pada hari ini, serangan terhadap hadis sahaja. Serangan terhadap Quran ada lagi. Bagaimana serangan-serangan terhadap yang lain dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang lain dan sebagainya. Jadi hal-hal ini juga perlu diberikan perhatian yang serius, selain daripada ilmu-ilmu fundamental yang kita sebutkan, yang kita bincangkan daripada 4 orang panel yang arif
sebelum daripada saya. Jadi akhir kalam, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, khususnya Persatuan Mahasiswa Usuluddin UNIZA, kerana sudi untuk mengundang saya, menjemput saya pada petang ini untuk membincangkan satu tajuk iaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi pemikiran anti hadis. Dan akhir kalam, segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, walaupun hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan lafaz mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.